Oke, seperti biasa, hai semua, saya Sande dan juga Sharon bersama dengan kamu orang petang ini dalam siaran langsung TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah yang setiap hari akan berlangsung pada hari 2.30 petang. Yes, 2.30 petang. Jadi hari ini siaran ini selalunya akan mengongsikan info-info yang terkini dan juga program-program yang akan berlangsung di sekitar Sabah dan terutama di daerah-daerah berdekatan seperti Penampang, Kota Kinabalu, yang berdekatan lah. Dan juga semestinya kami akan mengongsikan berita yang sahih dan juga benar, bukan palsu ya, dan juga ataupun info-info mengenai kesehatan yang kita rujuk daripada Kementerian Kesehatan Malaysia. Dari sumber-sumber yang sahih. Yes, sahih. Tadi pagi hujan lebat, Sabah kuat angin. Nah, itulah kita. Iya, betul. Oke, Sharon, saya rasa boleh kongsikan lah kali kan. Sharon duluan lah. Jadi saya kongsikan kepada kamu orang info JPN. Semakan permohonan di JPN kini lebih mudah secara dalam talian saja. Nah, jadi untuk makluman kita, Anda boleh membuat semakan status permohonan dan mencari maklumat berkaitan perkhidmatan Jabatan Pendaftaran Negara secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi JPN www.jpn.gov.my. Jadi kemudahan ini membolehkan pengguna menyemak status permohonan dokumen seperti kad pengenalan, kewarganegaraan dan perkhidmatan lain dengan lebih pantas dan mudah tanpa perlu hadir ke kaunter. Jadi senang saya sekarang, semua di hujung jari kan? Betul. Jadi biasanya kalau kita macam renew kita punya IC kalau kita mau tengok sudah siap kah belum, kita cek saja online, dapat ya sudah datang. Ya, betul. Dan juga kami juga mau mengungsikan mengenai akan ada Festa Sharon, Sabah Cultural Festa yang akan ini adalah bersempena dan juga TCRF punyalah festival di mana dia pengunjung yang hadir, yaitu antaranya adalah melawat rumah tradisi sertai pertandingan anyaman tradisi, di mana akan ada juga pertandingan paluan gong. Wah, besok ting. Kau pandai kah Sharon? Alah, tidak pandai ya. Sama, ayo sayang mau belajar nih. Dengar. Lepas tu perarakan dan persembahan etnik budaya Sabah dan juga akan ada pertandingan kids pageant. Jadi untuk orang Keningau dan juga yang di sekitar anda, mari kita bersama-sama ke Sabah Cultural Fiesta yang akan berlangsung pada 26 sehingga 29 Jun. Betul. Okey, dan seterusnya pendaftaran laman Creative Asian 2025 masih lagi dibuka. Jadi jom sertai dan tunjukkan kreativiti anda. Imbas kod QR poster Creative Asian di page Jabatan Penerangan Sabah untuk mendaftar dan dapatkan garis panduan pertandingan. Sijil penyertaan disediakan untuk semua peserta. Jangan lepaskan peluang ini. Mari kita serlakan bakat anda bersama Asian. Jadi pertandingan ni ada 3 kategori. Kategori identiti anak Asian, kategori murid sekolah 7 hingga 12 tahun. Pertandingan Ilham Asian, kategori murid sekolah 13 hingga 19 tahun. Dan pertandingan Doodle Kenali Asian, kategori terbuka 18 hingga 50 tahun. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk menyertai pertandingan laman Creative Asian 2025. Ya, itu dia pertandingan laman Creative Asian tadi kan Sharon. Ini memang tiap tahun dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dan juga kami mau kongsikan mengenai kursus kemahiran. Siapa yang berminat dengan kursus kemahiran? Sharon, kau minat kah Sharon? Minat kan? Ini juga merupakan satu inisiatif lah yang diberikan kepada masyarakat kita, terutama para belia untuk turut serta dalam kursus kemahiran. Misal kata kita mungkin tidak berapa dalam akademik, tapi ada kemahiran. Sekarang kemahiran sangat penting. Betul, sangat penting. Boleh buat cari duit. Betul. Sepertinya makeup, kan, dan ada lagi, rambut, buat cake. Banyak lagi itu antara kemahiran yang orang bilang terkini. Kita boleh
menampung kehidupan kita. Ya, betul. Itu salah satu. Selain daripada orang bilang belajar lah kan. Betul. Dan seterusnya permohonan juga kursus ini adalah kemahiran jangka pendek Kementerian Belia dan Sukan Sabah bagi tahun ini, di mana penama hanya boleh daftar satu kursus satu nama saja. Tidak boleh banyak-banyak. Jadi syarat dia adalah di mana pemohon hendaklah mestilah berwarga negara Malaysia dan juga mesti bermaustatin di negeri Sabah. Dan juga mestilah berumur 18 hingga 40 tahun, boleh bertutur dalam bahasa Melayu, boleh membaca, menulis dan mengira sekurang-kurangnya, dan sehat tubuh badan. Keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang belum pernah mengikuti sebarang kursus anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Jadi untuk info yang lebih lanjut mengenai kursus kemahiran jangka pendek ini, kamu orang boleh ke laman biru Kementerian Belia dan Sukan Sabah. Okey? Apa dia cakap sini ni komen ni? Nyanyi dulu bah sikit host. Ayah, nyanyi dulu dia cakap Boleh juga tu tahu mau ada gitar. Gitar please. Mungkin next time kita akan ada nyanyi-nyanyi sikit sambil kita berhibur secara berinformasi. Begitu. Kita boleh panggil kita punya pentarama nanti kan? Ya, pentarama. Itu antara salah satu artis Jabatan Penerangan Malaysia. Yang di Sabah juga. Okey Sharon, seterusnya Sharon. Okey, kita bicara pasal kursus. Ada satu kursus lagi, kursus pendek untuk bulan ini di College Community Penampang. Jadi kepada kamu orang yang berminat untuk mengikuti kursus, bolehlah kontak terus College Community Penampang. Jadi pada 14 hari bulan 6 kita ada kursus jahitan bucket hat dan kursus komunikasi dalam talian. Selain itu kita ada kursus langsir eyelet, kursus reka bentuk poster dan infografik, dan juga kursus 2-tier mini fondant cake, kursus asas membuat pakaian dan juga membuat pola dan juga potong dan jahit pakaian. Kursus nasi lemak, nasi kuning, ayam masak merah dan kursus sarung kotak tisu. Jadi kepada kamu orang yang berminat ataupun yang biasanya kursus ni kena buat hujung minggu juga. Jadi kalau free boleh join untuk tambah-tambah ilmu lah bahkan. Kalau macam tidak mau berniaga macam tu tiapa untuk kemahiran sendiri. Okey, macam yang Sharon share tadi pasal college community ni, saya pun pernah join Sharon satu kali. Ya, saya join kursus kuimui. Siap. Dan lepas tu bolehlah saya buat sikit-sikit. Tapi dia mesti diasah balik-balik. Namun saya tidak buat balik-balik. Boleh juga lah kali boleh kan juga untuk sendiri makan. Ya, tapi berdasarkan apa pengalaman saya di College Community Penampang tu yang saya join, dia memang best. Sebab dia memberikan kita pengalaman dan juga pendidikan dari segi kemahiran yang diorang kongsikan. Okey, seterusnya saya akan kongsikan mengenai perkhidmatan psikologi dan juga kaunseling, di mana ialah untuk zaman sekarang kan Sharon, ramai mungkin ada di antara kawan family kita yang mengalami masalah psikologi, kesihatan mental. Jadi ini bukan orang bilang masalah-masalah yang tidak boleh faham. Dan harus kita ambil berat mengenai isu ini. Jadi di sini ada kesedaran isu psikologi, kesihatan mental dan juga kesejahteraan organisasi, iaitu di mana kita akan dengar, faham dan bantu dan dapatkan sokongan profesional secara rahsia dan selamat daripada pegawai psikologi bertauliah. Dan di mana yang ditawarkan perkhidmatannya adalah individu ataupun berkelompok, pribadi, keuangan, prestasi kerjaya, pembangunan dan kemahiran, dan juga keluarga dan perkawinan, saringan psikologi dan kaunseling dan intervensi psikopendidikan. Ini antara inisiatif daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah lah untuk kita war-warkan kepada sesiapa yang memerlukan sokongan ataupun perkhidmatan psikologi dan kaunseling, boleh terus ke laman biru Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Okey, seterusnya. Ini kami mau kasih share sama kamu orang. Kita ada peraduan mencipta logo Sabah.tv. Bermula dari 9 hingga 22 Jun. Ada tema dia menggunakan elemen-elemen Sabahan dan juga menggunakan warna-warna yang terdapat dalam bendera negeri Sabah. Jadi Johan akan memenangi. Wow, ini tidak boleh sebut dia punya, tapi 1000 gitu saja. Termasuk sijil. Naib Johan pula 750 dan sijil penyertaan, ketiga 500 dan sijil penyertaan, dan juga 10 sagu hati
100 dan sijil penyertaan. Yes. Jadi sebarang pertanyaan lanjut hubungi bahagian korporat dan media Sekretariat Sabah Majajaya ataupun boleh ke page Jabatan Penerangan Sabah, kami ada kongsikan di sana. Jadi rebut peluang ini, mana tahu Andakah pemenang dia. Ya, Anda pemenang mencipta logo Sabah TV tadi kan? Iya, Nah, betul. Oke, seterusnya kami juga mengkongsikan mengenai, saya rasa kita akan kongsikan program kita yang surprise itu di ujung rancangan ya. Itu kita simpan dulu. Saya rasa untuk program-program kita sudah kongsikan kan tadi, Betul, Sharon. betul. Sekarang kita masuk ke bahagian cuaca pula. Cuaca. Seperti kita katakan tadi, kita ada yang komen tadi akan hujan-hujan sekarang, Ya, Sharon. betul. Belakangan ini hujan, panas, hujan. Jadi pandai sakit lah bahkan. sakit. Jadi sini kami mau kongsikan mengenai awas cuaca panas dulu lah. Dimana jangan dedahkan diri kita pada cuaca panas dalam tempoh yang lama sebab anda berisiko mengalami kelesuan haba di mana suhu badan 37 darjah Celcius hingga 40 darjah Celcius hingga 40 darjah Celcius hingga 40 darjah. Pan juga tidak jelas sawan dan tidak berpuluh dan koma. So itu antara awas cuaca panas. Tuaran hujan lebat dia cakap. Nah, hati-hati. Nah, hati-hati kamu orang. Mungkin Sharon boleh cerita sedikit kalau macam, maksudnya bukan cerita lah, kongsikan kalau macam hujan ni apa Sharon akan lakukan. Kalau hujan, pastikan macam biasalah, kita mau tengok juga kawasan tempat tinggal kita macam mana. Jadi kita kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Contohnya kalau ada perabot yang ataupun harta benda yang penting kita letakkan di tempat yang tinggi, terutamanya dokumen-dokumen yang penting kan. Lepas tu sediakan beg apa tu? Yang beg ada keselamatan dokumen tu. sudah di dalam. Betul, Salah satu. itu. Dan juga beg keselamatan. Sharon beg betul. keselamatan itu sangat penting, just in case. Ya. Dan kalau kita mendapatkan info-info cuaca, kita boleh ke Met Malaysia. Ya, betul. Met Malaysia. Ataupun download aplikasi My Cuaca. ya, betul. Seterusnya lagi. Okey, seterusnya kita ini kesihatan. Cegah diabetes, kurangkan risiko diabetes dengan 7 cara mudah. Okey, iaitu makan banyak buah-buahan dan sayuran, lakukan saringan diabetes secara rutin, fahami faktor risiko pada diri anda, dapatkan bantuan untuk mengubah gaya hidup anda, hindari rokok dan alkohol, sentiasa pantau BMI anda, amalkan gaya hidup aktif dan bersenam. Jadi, ya inilah 7 cara mudah untuk kurangkan risiko diabetes. Betul. Oke, yang tadi kami sudah kongsikan mengenai berkaitan dengan kesehatan. Sekarang kita akan kongsikan pula mengenai langkah berjaga-jaga dari segi awas dengan pelaburan palsu. Pernah kena kah, Sharon? Belum. Nasib. Kita walaupun kita macam selalu dapat kesedaran ni lah kan, tapi kita kena lebih alert lagi sebenarnya. Kadang-kadang kan dia orang punya teknik ni banyak kan teknik banyak, ya. makin baru. Ya, betul. Makin berteknologi, makin terkini juga orang punya cara itu. Jadi tidak mustahil kita boleh macam terperangkap. Gitu. Gitu. Jadi di sini kami ingin kongsikan mengenai awas dengan pelaburan palsu, di mana salah satunya adalah pulangan tinggi, di mana dia akan janjikan kadar faedah yang tinggi, pulangan atau keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada pulangan yang ditawarkan oleh institusi kewangan berlesen. Dan di mana diorang juga akan suruh kita labur segera, cepat. Nah, di mana dia akan minta untuk menyertai pelaburan dengan cepat kerana tawaran tersebut kononnya untuk jangka masa pendek saja. Jadi jangan tertipu. Dan juga pelaburan luar negara, di mana anda diminta untuk melabur dalam skim luar negara dan anda tidak dapat memeriksa pejabat atau mengesahkan status pelaburan di mana-mana laman web pihak berkuasa pengawal seliaan. Jadi sentiasa berhati-hati, cek dulu sebelum melabur, pastikan ia sah dan tengok dulu info-infonya sebelum melabur. Selain dari itu, bukan setakat pelaburan saja, pekerjaan pun boleh kena tipu. Yes, betul, sangat. Jadi awas penipuan kerja dalam talian. Sudahlah, mau cari kerja kan tipu lagi. Jadi jangan terus percaya jika dapat tawaran kerja muda dengan gaji lumayan melalui media sosial ataupun SMS. Semak dahulu dengan agensi berkaitan. Kalau nampak terlalu bagus untuk jadi kenyataan, memang palsu lah itu. Jadi modus operandi dia adalah suspek biasanya menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun SMS dengan menawarkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang lumayan. Contohnya, saya selalu nampak nih, dia bilang
kau tolong like, tolong share ya, kasih siap tas kamu Ya. terus karena bayar gaji. Ayo, itu menipu Ya. itu. Mula-mula memang kamu dapat gaji, tapi lama-lama dia suruh kamu orang pula yang membayar dulu. Itulah cara dia. Dia ambil dulu kepercayaan, las karena scam. Jadi tip, dia sentiasa menyimak tawaran dengan agensi berkaitan bagi pastikan kesahihan, dan sekiranya tawaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhenti seketika dan berpikir. Itu antara-antara untuk dia lah. mengelak daripada penipuan kerja dalam kalian. Dan juga saya ada ternampak juga dari segi penipuan dalam kerja ni, Sharon, salah satunya adalah kawan kita sendiri juga. Oh iya, betul. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, walaupun kita ada kawan mungkin baik yang kita kenal dan membuat ataupun menawarkan kerja, contohnya di luar negara, sentiasa berhati-hati. Kita banyak dengar yang betul. pasal itu kan. Itu kita boleh lihat sendiri di berita-berita yang terkini yang dikongsikan daripada kita punya media-media di Sabah. Sabah pun ada berlaku juga. Jadi kita harus mengambil berat dan sentiasa berwaspada berkaitan dengan penipuan kerja dalam talian. Oke. Dan seterusnya juga saya rasa semua sudah share kan? Sudah. Yang paling spesial Oh lagi. yes. So yang paling spesial yang kami mau kongsikan kepada anda semua, coba komen dulu. Komen dulu, mau ke tidak nih? So ada sudah yang komen tadi. Mana yang dari Keningau tadi itu? Coba komen dulu. Yang dari Keningau tadi itu, komen dulu. Mau dia cakap sama Atiti tadi. Mungkin hilang sudah yang dari Keningau tadi itu kan? Jadi sebenarnya Jabatan Penerangan akan ada edisi istimewa TikTok pada 18 Jun 2025, Rabu depan pada jam 2 petang. Di mana kita akan bersama dengan juara Unduk Ngadau 2025 yaitu Tati Atiti Yati Robert, dan juga tempat ketiga Unduk Ngadau Tati Kellerin binti Jenny. Jadi siapa yang suka sokol ini? Jadi siapa yang suka sokolot sini? Sokolat. Siapa suka sokolat? Jadi siapa suka sokolot di sini? Jadi di sini Jabatan Penerangan Negeri Sabah akan bawakan Anda edisi istimewa TikTok pada minggu depan kan, Sharon? Betul. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami bersiaran langsung pada minggu depan setiap Rabu 2.30. Cumanya minggu depan sih jam 2. Ya, cuma minggu depan jam 2 petang. Bersama dengan 2 petang, Unduk Ngadau kita. bersama dengan Unduk Ngadau kita. Jadi set masa kamurang, kita punya peminat-peminat dan juga penonton-penonton di TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Kita akan jumpa pada minggu depan kan, Sharon? Iya, minggu Jangan depan lupa jam 2. set masa kamurang untuk berjumpa dengan Miss Chocolate. Jadi saya rasa itu saja untuk petang ini kan. Iya. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye.